Shalom jemaat sekalian yang Tuhan cintai. Saya bersyukur pagi ini boleh kembali melihat saudara sekalian umat Tuhan jemaat GKI Pluit yang Tuhan sangat cintai. Bersyukur boleh melihat ada 1-2 hamba Tuhan, rekan-rekan aktivis dan jemaat yang boleh beribadah. Dan saya percaya semua jemaat setia ikut beribadah di dalam live streaming pada pagi ini. Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini. 在我们还没有读神的话语、思想神的话语之前，我们先祷告。 Bapa, sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada kami, kamulah garam dunia. 就如耶稣对我们说的：“你们是世上的盐。” Tuhan, bukakan telinga kami, bukakan hati kami, 主啊，求你开我们的耳，开我们的心， supaya kami boleh mengerti isi firman-Mu. 使我们能够明白你话语的真理。 Kami boleh mengerti apa maknanya hidup menjadi garam di tengah dunia ini. 让我们真正领会什么是我们成为这世上的盐， Dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan. 并且我们也愿意将神所喜悦的行出来。 Berkati setiap umat-Mu yang beribadah pada pagi ini. 求主祝福每一位今天早上崇拜的子民。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 So sekalian kita akan membaca satu ayat dari Matius 5 ayat 13. 我们来读一处的经文，是在马太福音5章13节。 Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 你们是世上的盐，盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。 Ya, satu kali ada seorang jemaat cerita sama saya. 有一次，一个会友这样子跟我说 Ya, mama saya datang berkunjung ya ke Jakarta dari kampung halaman kami. 他说：“我的妈妈从我们的家乡来到雅加达。” Dan biasa mama walaupun sudah berusia tapi sangat sayang sama anak-anak dan selalu ingin masak masakan favorit. 身为妈妈的都是很疼子女，所以呢，来到雅加达这里，她就会想要煮子女们喜欢吃的菜肴。 Dan ketika mama sudah menyiapkan semua, dia mau masak sop yang enak. 她预备了一切，她准备煮好喝的汤。 Mamanya bingung karena di kampung itu toples garam dan gula itu dia udah hafal semua. 但是当她要取盐的时候呢，她就很困惑了，因为自己的家盐啊、糖啊，她都知道位置很清楚。 Sampai di rumah anaknya, rumah baru, anaknya keren ya, pakai toples tulisannya sugar, salt, coffee. Wah, bingung mamanya. 他在孩子们的家那些放调料的地方都是英语，他看不懂，所以他不晓得该怎么办。 Dan dia coba-coba aja diambil, ya dia mau masukkan garam, dia ambil dari sugar, gula. 但是他就试试看，他想要用盐巴，但是他却从那个糖罐里取了出来。 So sekalian, dan karena matanya sudah sedikit katarak, dia kabur, dia nggak bisa melihat jelas itu garam atau gula. 他从糖罐拿出来的时候，因为眼睛也看不清楚，所以他也不晓得拿出来的这个是盐或者是糖。 Dan dia nggak cicip dulu, dia langsung cemplungin ke dalam sop. 他也没有先尝一尝，就把它放在汤里。 Dan jadilah mereka hari itu makan sop yang rasanya sangat manis. 他们那一天就喝这个甜的汤了。 Saya mengatakan sama jemaat, kamu harus sabar ya. Ingat dulu waktu kecil mama sayang dan masakin kamu. 我就跟我的会友说，你要包容妈妈，记得小的时候她是怎么样煮好吃的给你们。 Hari ini dia sudah berusia, dia masih tetap ya bertekad masak buat kamu. Ya kalau ada salah-salah dikit,
Jangan ya dimarahin, jangan ambil hati. 如果今天他已经老了，他还是这么想煮好吃的给你们，就是有一点点小错，我们要包容他，不要对他发脾气。 Ya karena satu waktu lagi nanti ya ketika dia sudah nggak ada, kamu pengen makan masakan yang salah bikin pun udah nggak bisa lagi. 因为当有一天他已经不在了，即使你要喝这个搞错的这个甜的汤，你都没有机会了。 So sekalian ketika Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia, 主耶稣说：“你们是世上的盐。” Yesus tidak mengatakan jadilah garam dunia. 耶稣说：“耶稣不是说成为世上的盐。” Karena kalau Yesus mengatakan kamu jadilah garam dunia, itu artinya kondisi kita sekarang ini belumlah garam dunia. 因为如果他用的是成为的话，意思是说我们现在还不是。 Tetapi Yesus dengan jelas mengatakan kamu adalah, kamu adalah garam dunia. 但是耶稣很清楚的指出，你们是世上的盐。 Itu artinya kondisi saat ini kita sudah terwujud dan itulah identitas kita. 意思是说，我们现在就是这个状态，这也是我们的身份。 Penafsir Alkitab mengatakan ini adalah sebuah identitas yang ditanamkan, diimputasikan oleh Tuhan ke dalam hidup umat perjanjiannya. 有一位解经家说，这是神将他这个立约的子民放在他们身上的一个印记。 Sesuatu yang ditanam, dia sudah ada di situ. 意思是说，已经植在里头，它就是在那里。 Tapi dia perlu dirawat, dia perlu dijaga supaya bertumbuh dengan baik. 但是需要去好好的培养、栽培，使它能够好好的成长。 So sekali begitulah identitas yang Tuhan kasih buat kita ini. 这是神给我们的身份。 Kita harus merawat dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan kita. 我们必须好好的培养，在我们的生活中不断的操练。 Matius 5-7 adalah kita kenal dengan khotbah di bukit, ya, mengajarkan tentang kerajaan surga dan gaya hidup kita sebagai umat kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini. 马太福音第5到第7章都是一系列耶稣在山上的教导，也是我们所知道的登山宝训。这个教导我们身为神天国的子民，我们该有的生活模式。 Dan kita akan belajar apa yang Tuhan Yesus maksudkan ketika dia memakai ilustrasi garam dan mengatakan kepada kita bahwa kita adalah garam dunia. 今天我们要一起思想，当耶稣告诉我们说“你们是世上的盐”的时候，他要教导我们什么呢？这比喻的意义是什么？ Yang pertama, garam itu berfungsi sebagai pengawet, membunuh kuman, mencegah pembusukan. 首先要知道说，盐它有这个保鲜、杀菌，还有防腐烂的这个效用。 Zaman dulu di Israel belum ada kulkas seperti hari ini. 过去在以色列没有像今天那样子有冰箱， Atau ada freezer yang bisa bekukan ya 0 derajat bahkan di bawah 0 derajat Celcius. 没有冰冻库能够使食物可以在零下的度数保存。 Sehingga untuk mengawetkan makanan atau daging, 所以要保鲜肉的时候， orang harus memakai garam. 人们就使用盐。 Bahkan kalau kita melihat di Alkitab, ya, Kitab Imamat mengatakan bahwa korban sajian itu harus ditaburi garam. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. 甚至在旧约圣经，我们看见特别是在利未记那边说，所献的祭那边都要先涂上盐。 Dan kalau kita melihat di dalam kisah Nabi Elisa,
如果我们看以利沙那边的记载， kita pernah melihat sebuah mujizat yang Elisa lakukan ketika dia menyehatkan mata air di kota Yeriko. 当以利沙他使在耶利哥城的那个水，变成健康的水， Dan Elisa memakai garam, dikatakan kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. 在圣经那边记载，他就触到水盐，将盐倒在水中，说：“耶和华如此说，我治好了这水，从此必不再使人死，也不再使地土不生产。” Apa yang Yesus maksudkan adalah sebagai umat perjanjiannya. Dia ingin kita berfungsi untuk mencegah dosa dan kejahatan di tengah dunia ini. 所以主耶稣正在对我们说，我们是世上的盐的时候，他要我们在世能够产生这样子的效用。 Dan itulah yang Tuhan ingin dilakukan oleh semua umatnya dari zaman dulu sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. 这是主耶稣他要他所有的子民，无论从过去一直到将来，一直到主耶稣的再一次的来到，所有的子民都要那样子的行。 Saudara sekalian, di Eropa pada abad yang ke-18, 在欧洲18世纪的时候， kita tahu ada sebuah peristiwa kebangunan rohani besar namanya Great Awakening. 我们知道说那个时候有灵命复兴的一段时代，被称之为大觉醒运动。 Pada masa itu ada dua pengkhotbah yang Tuhan pakai, yaitu John Wesley dan George Whitefield. 在那个时代，神使用他两位很伟大的布道家，就是卫斯理还有 John Whitefield。 Ya, so sekalian, waktu itu seluruh Eropa sedang bergolak di dalam pergolakan politik. 那个时候的欧洲是正在政治动荡的时代。 Dan di negara Perancis sudah terjadi revolusi, terjadi peperangan, ya orang-orang berebut kekuasaan, terjadi bunuh-bunuhan dan kekacauan yang luar biasa. 在法国已经发生了很大的这个革命，甚至那个时候许多的人互相残杀。 Tetapi menurut catatan sejarah, bahkan para sejarawan yang non-Kristen, mereka mengakui bahwa di masa itu Inggris bisa selamat dari pergolakan karena iman orang Kristen, dampak dari penginjilan yang dilakukan oleh Wesley dan Whitefield. 在历史的记载当中，甚至是不是基督徒，是世俗的历史家，他们记载英国在那个时期能够免除这么大的动荡，这都是因为那个时候有这两位这么伟大的布道家卫斯理跟 Whitefield， 使得那个时候的英国许多的基督徒，他们都能够在那个时候过着神喜悦的生命。 Dan seorang pengkhotbah mengatakan orang-orang percaya yang asin, ya, yang ada garam di dalamnya, benar-benar bisa mencegah korupsi dan pembusukan di tengah dunia. 甚至有人说，当基督徒已经是盐的基督徒，他能够防止一个国家的腐败和贪污。 So sekalian, mari kita merenungkan diri kita hari ini. 让我们今天来检视我们自己。 Apakah kita juga berfungsi sebagai garam di tempat di mana Tuhan menempatkan kita? 我们是否在神所使我们所处的地方，我们已经是盐？ Ketika orang-orang di sekitar kita tidak hidup berjalan dalam kekudusan, mereka tetap boleh melihat ada anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan hidup berjalan dalam kekudusan. 当四周围的人已经不走义路的时候，是否
在这样子的情况下，他们仍然能够看见神的子女愿意在神的面前过圣洁的生活，仍然走在义路上。Ketika dunia sekitar begitu banyak penipuan, kebohongan dan kepalsuan yang ada. 当世界充满了欺骗、虚假， Mereka melihat hidupmu sebagai umat Tuhan yang tetap berjalan di dalam integritas. 他们是否看见神的子女仍然过着诚实、诚信的生活？ Yang kedua, saudara sekalian, 第二， makna Tuhan Yesus mengatakan kita adalah garam dunia, ini berkaitan dengan ibadah dan ikatan perjanjian atau covenant yang Tuhan berikan. 当主耶稣说我们是盐的时候，他也指我们的敬拜和盟约。 Saudara sekalian, di dalam kitab Yehezkiel 43 ayat 24, Alkitab mengatakan, ya perintah kepada umat Tuhan, engkau harus membawa lembu jantan dan domba jantan yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Dan imam-imam harus menaburkan garam ke atasnya dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. 在以西结书40章24节那边告诉我们，奉到耶和华前一只无残疾的公牛犊和无残疾的公绵羊，祭司要撒盐在其上，献与耶和华为燔祭。 Saudara sekalian, garam adalah sesuatu yang Tuhan juga pakai di dalam ibadah perjanjian lama. 盐也是在旧约的时代，神所使用的，用来献祭的。 Bahkan di dalam perjanjian lama kita menemukan ada sebuah istilah namanya perjanjian garam atau the covenant of salt yang Tuhan berikan. Yang pertama adalah untuk suku Lewi. 甚至在旧约时代，我们看见说，有所谓的那个盐约，这个盐约是开始于在利未人的那个立约的仪式。 Di dalam Bilangan 18 ayat 19, firman Tuhan kepada Musa yang untuk disampaikan kepada kaum Lewi adalah ini. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. 这是神对摩西所指示的，当要利未人在神的面前立约的时候，神这样子说：“这是给你和你的后裔在耶和华面前作为永远的盐约。” Dan juga itu menjadi sebuah perjanjian yang juga Tuhan berikan kepada Daud ketika dia mengatakan dia memberikan suatu kerajaan atas Israel pada Daud dan anak-anaknya sebagai perjanjian garam. 这也是当神与大卫立约的时候，要将以色列国永远赐给大卫和他的子孙的时候，神也那样子说。Saudara sekalian, apa maknanya? 这含义是什么？ Maknanya adalah bahwa kita adalah umat di dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan. 意思是说，我们身为神的子民，我们与神有盟约。 Perjanjian adalah kita sudah terikat dalam sebuah komitmen yang tidak mungkin dibatalkan. 这盟约让双方在里面是不能够违背的。 Ketika Tuhan mengangkat kaum Lewi, Tuhan mengatakan kalian ya turun-temurun adalah orang-orang yang akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. 当神跟利未人吩咐利未人的时候，就是告诉他们，从你们一直到你们的后代，都永远要在神的面前赞美侍奉神。 Ketika Yesus mengatakan engkau adalah garam dunia. 当主耶稣说你是世上的盐， Saudara sekalian, identitas itu bukan sesuatu yang kita emban 1 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun. 这个身份不是我们只有1个月、1年或者些许年的身份， Tetapi sesuatu yang kita emban seumur hidup kita. 而因为这身份是我们一生都随着我们的。 Kita diciptakan, kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. 神创造我们，呼召我们要荣耀他； Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. 神呼召我们要服侍他。 Hari ini ada banyak anak Tuhan yang mengatakan, Musul, saya hanya mau pelayanan 1 periode di kemajelisan atau di kepengurusan.
今天有许多的人会那样子跟牧师说：“牧师，我做这个服事只要做1期而已。” Nanti di periode berikut saya mau istirahat. 下一任期的时候我要休息。Sekalian saya mengatakan, it's okay kalau memang kamu ingin refresh kembali kehidupan imanmu, boleh, tetapi ya kamu tetap harus ambil bagian dalam pelayanan lain. Ya kehidupan doa dan bersaksi bagi Tuhan itu nggak boleh kendor. 但是我会对他说：“你要休息一任期，让自己的灵命再一次的去复兴的话，是可以的。但是你一定还是要继续的服侍，无论是借着你的祷告，借着跟别人家的见证，仍然要服侍神。” Di dalam kitab Mazmur ada satu ayat mengatakan, puji-pujian kepada Tuhan tetap untuk selamanya. 在诗篇有一处的经文这样子告诉我们，耶和华是永远当赞美的。Hari ini kita sangat merindukan ya suasana ibadah ketika paduan suara bisa menyanyi, memuji Tuhan di kebaktian minggu, di hari Natal, di sebuah kebaktian yang besar ketika umat Tuhan berkumpul menyanyi bersama-sama. 今天我们非常想念有诗班的崇拜，无论是在主日的崇拜、圣诞节或者一些比较多人的那个聚会，我们如果看见有诗班或者神的众儿女们一起开声颂扬神，这是何等美的事。 Tapi akibat pandemi corona yang ada hari ini, suasana ibadah berubah menjadi seperti ini. 但是今天因这疫情，主日崇拜是那样子的景况。 Tapi saya bersyukur ya hari ini saya mendapat info GKY Pluit mengadakan kembali choir conference walaupun secara online. 我很感谢，当我听见说珊瑚新村堂会将要举办这个choir conference，这是很好的消息。 Ya karena puji-pujian kepada Tuhan itu tidak pernah hilang, tetap akan ada untuk selamanya. 因为耶和华是永远当赞美的。 Walaupun hari ini kita nggak bisa lakukan secara fisik dan onsite, tetapi hati yang menyembah tetap harus dipelihara dan tetap ada di dalam hidup kita. 虽然今天我们不能够来到礼拜堂，在这里一起开声赞美神，但是我们在心中对神的赞美与敬拜是不可以停止的。 Saudara sekalian yang melayani di dalam bidang ibadah dan musik, tetap pelihara hati yang mencintai Tuhan, hati yang memuliakan Tuhan, hati yang passionate kepada Tuhan yang telah mengasihi kita lebih dulu. 所以在这里呼吁所有参与圣乐诗班的同工们，让你们仍然保持那颗敬拜、火热赞美神的心。 Seperti Tuhan memberi perjanjian kepada Lewi dan Daud, hari ini Dia juga berikan itu kepada kita, sebuah perjanjian garam yang tidak berubah. 就像神与利未人与大卫立的言约。 这个月也在我们的身上。 Yang ketiga, saudara sekalian, 第三， fungsi garam itu adalah memberi rasa. 盐是调和味道。 Kitab Ayub 6 ayat 6 mengatakan, dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam atau apakah putih telur ada rasanya? 在约伯记6章6节那边说：“物淡而无盐，岂可吃吗？蛋清有什么滋味呢？” Di kitab Kolose 4 ayat 6, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu memberi jawab kepada setiap orang. 在哥罗西书4章6节那边也告诉我们，你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎样回答个人。 Seorang umat Tuhan yang menghidupi identitasnya di dalam Tuhan. 因为神的子民将他的身份真正的显示出来， Dia akan menyatakan ya pengaruhnya, influence atau dampaknya kepada lingkungan sekitarnya. 他将要带给他四周围一个明显的影响。 Dia akan memberikan dampak yang baik, membawa orang memuliakan Tuhan, membawa sukacita, membawa blessing Tuhan di tempat di mana dia berada.
他将要在他所在的之地带给四周围人的祝福，并且将让人看见神的荣耀。Dan ini harus ada di dalam kehidupan pribadi kita maupun di dalam gereja kita. 这必须在我们个人的生活中，或者是在教会中能够显明出来的。So sekalian jangan takut di dalam situasi pandemi seperti ini pun kita tetap bisa jadi garam, kita tetap bisa jadi berkat dan memberikan rasa kepada dunia ini. 即使在这个疫情当中，我们身为神的子女，我们仍然能够带给世界调和的味道，带给世界祝福。Saya ingin menyaksikan saudara sekalian dalam situasi pandemi ini, saya bersyukur masih tetap Tuhan berikan kesempatan gereja bisa melakukan PI pribadi kepada orang-orang yang datang untuk dilayani dan bertumbuh. 在疫情当中，我非常的感谢神，因为我们仍然能够做个人布道，我们仍然能够对那些需要帮助的人，我们给予他辅导。Kita bersyukur besok GKY Pluit akan menjadi tempat di mana vaksinasi COVID akan diberikan kepada jemaat maupun masyarakat sekitar. 也很感谢主，三湖新村堂会明天被使用成为打疫苗的场所。这个疫苗无论是针对会友，或者是针对四周围的居民。Kemarin ada seorang anak pemuda yang mengkontak salah satu hamba Tuhan di gereja kami. 昨天有一位年轻人，他联系我们教会的其中一位神父。Dia menyaksikan tentang kakeknya. 他见证他爷爷的事情。Dia mengatakan, Lause, kakek saya seumur hidup itu agnostik. Agnostik itu artinya nggak peduli Tuhan ada atau enggak. Pokoknya nggak mau peduli sama urusan agama. Nggak mau percaya kepada Tuhan Yesus, selalu menolak. 他说：“我的爷爷他一向来对宗教都非常的排斥，不想知道宗教的事，不想知道神。” Dan sangat menakjubkan ketika diajak vaksin di sebuah gereja. 这是很令他惊讶的，当邀请他到一个教会去打疫苗的时候。 Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang memberi kata sambutan dan memberikan penginjilan singkat. Kakek saya mau berdoa dan terima Tuhan Yesus. Bersyukur banget. 他说，当打疫苗之前，那个教会的神父他做了简短的传福音的讲道。我的爷爷竟然就在那个时候，他愿意祷告，愿意接受主耶稣。 Dan anak ini tanya, apakah selanjutnya gereja bisa membimbing kakek ini untuk kemudian kakek saya sampai dibaptis, dan satu hal kakek saya harus dilayani dengan bahasa Mandarin supaya dia bisa mengerti. 他说：“是否教会能够帮忙就是继续的辅导我的爷爷一直到他受洗，而且我的爷爷只能够听懂华语。” So sekalian, ini peristiwa baru terjadi 2 hari yang lalu. 这是2天前才刚发生的事情。 Saya begitu bersuka cita, saya mengatakan tentu yang begini kita akan layani. 我听见的时候非常的喜乐，并且说，我们一定我们会要辅导的。 Di situasi ini Tuhan masih bisa memakai kita menjadi garam di tengah dunia, saudara sekalian. 在这样子的情况下，神仍然使用我们，成为发挥誓言的功效。 Kita berdoa Tuhan memakai GKY Pluit jadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. 我也祷告说，让上湖新村堂会被神所使用，成为他的见证。 Dan ketika saudara sebagai jemaat besok datang ke gereja, 当会友们明天来到教会， tunjukkan hatimu yang mengasihi jiwa-jiwa yang lain. 你向这些人显示出你爱他们灵魂的心。 Ya, jangan kita nyerobot duluan. Karena ini gereja gua duluan ya, lu belakangan. 我们不要因着说是这个教会的会友，我们就抢先把人家排挤在后面。 Mari kita berikan senyuman. Ya, selamat datang di tempat kami. 我们要向他们显示出热忱的欢迎他们来到这里。 Ya, selain kamu dapat vaksin, saya juga berdoa buat kamu.
除了你打疫苗，我也为你祷告。 Saya percaya kalau orang datang dan mereka merasakan suasana yang penuh kasih dari jemaat di tempat ini. 我相信说，当人来这里打疫苗的时候，他能够感受到这里的会友们的爱心， Kayaknya tempat ini enak banget ya. 他们会觉得说这是一个很温暖的地方。 Nanti kalau pandemi sudah berakhir, 疫情过去后， kalau saya sudah dapat vaksin dan tubuh saya sudah terlindungi dari COVID, 我已经打疫苗了，我已经有防疫了， dan orang-orang datang kembali ke tempat ini, 我将要回到这里。 saya juga mau coba-coba lihat-lihat apa yang mereka lakukan di sini. 我也想看看说在这里他们做些什么。 Saya percaya saudara sekalian ketika pintu gereja dibuka kembali, 我相信，当教会的门再一次能够打开的时候， lewat saudara semua yang adalah garam dunia ini, 我们这世上的盐， Tuhan bisa bekerja dan menjangkau banyak orang datang kepada Dia. 神要使用我们来去把更多的人带到神的面前。 Saudara sekalian, marilah kita merenungkan hidup kita. 让我们一起来检视我们自己， Apakah kehadiran kita benar-benar sudah menjadi garam dan terang yang memberkati dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita bagi kemuliaan Tuhan. 我们是否已经是盐？我们成为这世上的光，成为众人的祝福，吸引人来归向主。 Kita bisa berdampak di tengah keluarga, untuk tetangga kita, di sekolah kita, di gereja kita, di tempat kerja kita, bahkan di dalam media sosial. 我们可以在我们的家中、在教会、在学校、在我们的工作场所，甚至是在社交媒体，显示出我们盐与光的身份。 Karena waktu yang singkat, saya akan loncat ke satu poin yang terakhir, saudara sekalian. Garam itu, bagaimana garam itu bisa berguna? 因着时间的限制，我直接到这个是盐要怎么样产生效用呢？ Garam bisa berguna, dia membutuhkan dua sifat. 盐要产生效用的话，它要有两种这个化学物质。 Yang pertama dia harus berbeda. 第一，它是就是利益的。 Dia nggak boleh menjadi tawar atau menjadi sama dengan kandungan lain di dalam sebuah makanan yang ditempatkan. 它必须与它调和的这个食物有不同的成分。 Itu sebabnya di dalam Yohanes 17 Yesus berdoa. 所以耶稣在约翰福音17章那边，他那样子的祷告。 Sama seperti engkau Bapa telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. 耶稣那样子说：“我已将你的道赐给他们，世界又恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样。求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。” Di dalam doa Yesus ini jelas dia melihat umatnya beda dengan dunia. 在这处经文当中，我们可以看见说，神的子民是不属这世界的。 Dan Yesus berdoa, kuduskan mereka ya Bapa. 耶稣甚至为他们祈求，使他们成圣。 So sekalian kita harus beda dengan dunia yang berdosa. 我们必须与这犯罪的世界不同。 Ketika orang lain membuat segala sesuatu yang nggak benar, kita nggak boleh ikut-ikutan. 当大部分的人都行恶的时候，我们不可以。 Tetapi yang kedua, saudara sekalian, kita harus juga berbaur di tengah dunia ini. 但是我们与他们不同的同时，我们也要与他们调和在一起。 Yesus mengatakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia.
Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. 耶稣说：“你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求。” Sebuah garam akan berfungsi baik kalau dia adalah garam yang memang asin dan tidak sama dengan yang lain. 一个有效用的盐，它必须是咸的，并且它必须以它四周围的植物那个化学元素不同。 Tetapi ketika dia ditaruh ke dalam makanan, ke dalam sup misalnya, 但是当把它放在食物里头，举例来说，汤， dia harus berbaur dan bercampur untuk memberikan dampak bagi makanan itu. 它必须能够与那食物调和，并且使整个食物有味道。 Itu sebabnya Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. 所以神差我们到世上， Kita nggak boleh jadi orang Kristen yang hanya eksklusif, cuma asik-asik di dalam gereja. 我们不能够成为只是把自己封锁在教会的基督徒，自己在那边享受。 Tapi biarlah kita boleh punya teman-teman di dalam dunia dan menjadi berkat bagi orang lain. 我们要看我们四周围的亲戚朋友，并且成为他们的盐。 Satu waktu saya pernah mengajak jemaat, ayo kita doakan teman-teman kita yang belum percaya Tuhan supaya mereka boleh mendengar Injil. 有一次，我邀请我的会友们一起为那些还没有信主的朋友他们祷告，使他们也可以接受福音。 Ada satu keluarga yang mengatakan begini, 有一个家庭那样子说 Musuh, saya baru sadar, 他说：“牧师，我才知道， selama ini saya begitu aktif di lingkungan gereja, lingkungan Kristen, semua teman-teman orang Kristen. 他说我这一向以来在教会有许多的服侍，所以我四周围的朋友都是基督徒。 Dan saya hitung-hitung teman saya yang bukan orang Kristen tidak banyak. 他说我数一数，我那些不是基督徒的朋友，已经很少了。 Saya baru sadar ini sesuatu yang Tuhan ingatkan kepada saya. 我突然间觉得这是神给我的提醒， Kita harus lebih banyak terjun untuk menjangkau dunia ini. 我们必须更多的到世人当中去笼络他们。 Dan inilah prinsip yang Tuhan ajarkan kepada kita. 这也是神教导我们的原则。 Kita harus berbeda, tapi kita juga harus bisa berbaur. 我们要不同，但是同时我们要能够调和。 Kita berbeda, ya bukan garang tapi garam. Garam yang berbeda dan berbaur adalah di dalam dunia, tetapi bukan dari dunia, itu berbeda. 我们的不同是，我们虽然是在这个世界，但是我们却不属世界。 Tetapi Tuhan juga mengatakan bahwa kita diutus ke dalam dunia untuk boleh memenangkan mereka. 但是同时，神也告诉我们说，他差遣我们到世界，将这些人带向神。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali ingatkan kami hari ini. 我们在天上的父，我们感谢你，借着你的道，今天提醒我们。 Kami rindu Tuhan hidup setiap kami boleh menjadi garam di tengah dunia ini. 我们渴慕，我们真是成为世上的盐。 Kami doakan gereja ini Tuhan. 我们为这教会祷告。 Besok kami akan mengadakan sebuah bakti sosial. 明天我们要开始社会服务的活动。 Tuhan jadikan setiap kami umat-Mu sebagai garam dunia. 主啊，求你帮助你的众儿女们，真是在这个时候成为世上的盐。 Dan ketika orang-orang luar datang ke tempat ini, 当外人来到我们的教会的时候， mereka boleh merasakan perbedaan yang ada di dalam kami. 他们可以感受到我们教会带给他们不同的感受。 Perbedaan yang membawa mereka makin mengenal Tuhan dan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. 并且这个氛围可以带他们到认识主耶稣，看见主的爱。
Kiranya Tuhan Kau ditinggikan, dimuliakan di dalam hidup setiap kami ya Tuhan. 主啊，愿你在我们每一个人的身上被高举、被荣耀。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Tuhan memberkati. 上帝祝福。